أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم.
Wahai golongan yang ingkarkan kebangkitan hidup semula. Kamukah yang sukar diciptakan atau langit? Tuhan telah membinakannya dengan kukuh. Ia telah meninggikan bangunan langit itu lalu menyempurnakannya. Dan ia menjadikan malamnya gelap gelita serta menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkan untuk kemudahan penduduknya. Ia mengeluarkan dari bumi itu airnya dan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung ganang pula dikukuhkan letaknya di bumi sebagai pancang pasat yang menetapnya. Semuanya itu untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. Maka apabila datang hari yang bencananya amat besar, itu hari manusia akan mengingati apa yang telah diusahakannya. Dan neraka diperlihatkan kepada sesiapa sahaja yang dapat melihatnya. Maka dapatlah masing-masing mengetahui kesudahannya. Adapun orang yang melampau perbuatan derhakanya, serta ia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata, maka sesungguhnya neraka jahimlah tempat kediamannya. Adapun orang yang takutkan keadaan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalnya, serta ia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Mereka yang ingkar selalu bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Bilakah masa datangnya? Apakah hubungan tugasmu dengan soal menerangkan masa kedatangan hari kiamat itu? Kepada Tuhanmu lah terserah kesudahan ilmu mengenainya. Tugasmu hanyalah memberi amaran kepada orang yang takut akan huru-hara hari kiamat itu. Sangat dahsyatnya huru-hara hari itu, sehingga orang-orang yang bersalah merasa pada masa melihatnya seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia, melainkan sekadar satu petang atau paginya sahaja. Kita berada pada ayat-ayat terakhir surah An-Nazi'at. Surah yang ke-79 pada juzuk yang ke-30 bermula ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-46. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan penegasan Allah tentang kekuasaan Allah menghidupkan kembali setiap makhluknya. Dan Allah Ta'ala memberikan suatu misalan, tamsilan kepada kekuasaan Allah itu dengan penciptaan langit dan bumi serta gunung ganang dan segala isinya. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang bila mana berlakunya kiamat, maka akan ada dua golongan manusia. Golongan yang bahagia dan golongan yang derita. Dan bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan sifat golongan yang bahagia. Dan bagaimana Allah menceritakan tentang sifat-sifat dan watak-watak mereka yang celaka. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan tentang bilakah tarikh kiamat itu adalah ilmu Allah yang khusus. Maka tidak ada orang yang boleh mengetahuinya. Atau tidak ada orang yang boleh menyebut-nyebut untuk tahunya bila. Kerana bila datangnya hari kiamat, ia hari yang begitu dahsyat. Sehingga manusia melihat bahawa nilai kehidupan mereka di dunia hanyalah sebentar dan sesaat sahaja. Ini makna umum kepada ayat yang kita bacakan. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan kisah Musa dan Harun. Kisah Musa dan Fir'aun. Bagaimana kesudahan Fir'aun yang mengingkari perintah, yang mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Musa AS. Sebagai satu, yang pertama, tasliyah, hiburan pada Nabi SAW. Supaya tidak bersedia dengan keingkaran kaum musyrikin Mekah. Kerana kesudahan mereka akan dikalahkan oleh Allah. Yang kedua, amaran kepada orang kafir. Fir'aun yang lebih kuat daripada kamu, lebih berkuasa, Allah binasakan mereka. Maka kesudahan kamu pasti sama bila kamu mengingkari Rasul yang diutuskan. Maka Allah Ta'ala kembali menyebut tentang perkara yang menjadi asas keimanan, usul keimanan. Iaitu hari kebangkitan semula. Kerana ini yang diingkari oleh manusia. Dek kerana mereka terpedaya dengan kehidupan dunia yang sementara, menyangka bahawa hidup di dunia segala-galanya, menyangka bahawa hidup di dunia
akan berakhir begitu sahaja tanpa dipersoalkan, tanpa dihisap, tanpa dipertanggungjawabkan. Maka Allah menjelaskan bahawa akan ada kehidupan selepas kematian. Ketika mana Allah Ta'ala memberi pendalilan, yakni penghujahan, supaya manusia ini dengan sifat yang Tuhan yang Maha Rahmat, walaupun Allah Ta'ala tak perlu datangkan dalil apa-apa pun, kerana Allah berkuasa. Namun kerana sifat rahmat Allah, Allah beri satu pendalilan yang mudah dilihat oleh manusia. Akan berkuasanya Allah menghidupkan kembali manusia, menghidupkan kembali semua makhluk-makhluknya. Dengan Allah berfirman, "A'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha." Apakah kamu, wahai manusia, lebih susah untuk diciptakan, lebih sukar untuk diciptakan, lebih kuat daripada makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala ciptakan, ataupun langit? Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyuruh manusia melihat bahawa kejadian manusia itu cuma suatu proses yang amat kecil. Bukan secara analogi ataupun secara perbandingan. Ciptaan langit itu jauh lebih hebat dari ciptaan kamu manusia yang kerdil ini. Langit yang Allah Ta'ala jadikan dengan sifatnya yang kuat, yang penuh dengan bintang-bintang. Langit yang tidak ada tiang yang dapat kamu lihat. Langit yang dibina dengan tingginya yang tidak mampu dicapai oleh kamu. Langit yang sifatnya begitu indah, begitu kuat. Maka apakah kamu menyangka ciptaan kamu lebih hebat daripada ciptaan langit yang Allah ciptakan? Kalau Allah menyebut rafa'a samkaha, Allah mengangkat binaannya setinggi-tingginya, fasawwaha, dan Allah menyempurnakannya. Sehingga kamu melihat bagaimana keindahan ciptaan Allah ini, keajaiban ciptaan Allah ini, kekuasaan ciptaan Allah ini yang cukup jelas. Apakah kamu jisim yang begitu kecil yang akan mati, bila akan dihidupkan kembali, sukar bagi Allah? Berbanding Allah Ta'ala yang telah menciptakan langit yang hebat. Artinya kalau manusia menggunakan akal yang mudah, simple, sesuatu yang boleh Allah ciptakannya dengan begitu hebat, masakah Allah tidak boleh mengembalikan manusia yang kerdil itu? Manusia kecil, berbanding langit yang melingkungi seluruh makhluk manusia semenjak diciptakannya. Yang tidak pernah lagi makhluk itu memenuhi langit. Allah ciptakan langit dengan sifat yang tinggi, dengan bintang-bintang yang bertaburan, setiap bintang dengan hajam, dengan bentuk yang besar, yang menjadi, yang disebut oleh Allah menjadi lampu-lampu hiasan bagi langit. Tidakkah manusia melihat langit yang hebat ini? Hatta manusia tidak mampu untuk mencapainya sampai hari ini. Hanya mampu melihat dan segala keajaibannya. Hanya mampu mengkaji sedikit ilmu falak yang Allah Ta'ala berikan pada mereka. Tapi mereka tidak mampu untuk mengetahui hakikat kejadian langit itu. Maka kata Allah, ini langit yang hebat ciptaan. Apakah kamu rasa ciptaan kamu, wahai manusia, lebih hebat daripada ciptaan langit? Lalu kamu mengatakan Allah tidak berkuasa menghidupkan kamu kembali. Ini Allah yang berkuasa. Kemudian Allah menyebut tentang proses kejadian langit ini dengan firman-Nya lagi, wa aghtasha lailaha wa akhraja dhuhaha. Kami jadikan pada kehidupan ini, sesudah kami bina langit, kami tinggikan langit, kami sempurnakan ciptaan langit dengan muhkam, dengan kuat, lalu kami adakan padanya malam yang gelap gulita. Maka bila malam kita akan melihat bagaimana sifat langit yang gelap gulita, dan bila siang bagaimana terang benderang. Allah Ta'ala ciptakan langit ini, kemudian Allah masukkan pada langit ini malam dan siang dengan firman-Nya, aghtasha lailaha. Kata aghtasha ay azlama lailaha, Allah yang menggelapkan malamnya. Kemudian wa akhraja dhuhaha, dan Allah menjadikan waktu duha, yakni hari terang benderang. Kemudian kata Allah, wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian kami jadikan selepas itu bumi yang siap dihamparkannya. Baik, kalau kita melihat semua ayat-ayat ciptaan, ayat-ayat ciptaan semuanya, yang pertama Allah Ta'ala jadikan ialah bumi. Itu yang pertama. Yang kedua Allah jadikan ialah langit. Dan yang ketiga yang Allah Ta'ala ciptakan ialah Allah hampar bumi. Yang pertama diciptakan bumi. Bumi ini umpama lantainya. Tapi belum ada hamparannya. Belum ada hamparannya.
Umpama kita buat lantai rumah kita belum mozaikkan dia. Kita belum venikan dia. Kita belum jadikan hamparannya. Allah jadikan mula-mula permukaan bumi. Kemudian Allah jadikan langit. Dan sesudah itu Allah hamparkan bumi ini. Untuk memudahkan manusia untuk bergerak. Allah hamparkan. Kalau sifat bumi yang asal, manusia tak mampu bergerak. Kerana itu Allah menyebut dalam ayat ini, wal arda, dan bumi. Ba'da zalik, selepas ciptaan langit. Lepas kami jadikan bumi, tapaknya, jadikan langit. Kemudian selepas ciptaan tadi, kami hamparkan bumi ini. Dahaha. Kataan dahaha, artinya kami menghamparkannya. Maka dengan hamparan tadi, manusia boleh bergerak bebas. Bergerak mudah, bergerak senang. Bahkan dengan hamparan tadi, apa Allah Ta'ala sebut? Akhraja minha, kami keluarkan daripadanya. Ma'ha, sumber-sumber airnya. Sungai, mata air, dan segala sumber-sumber airnya. Wa mar'aha, dan tumbuh-tumbuhannya. Di sini Allah tunjuk tentang sinonimnya air dengan tumbuhan. Dan bagaimana kalau tidak ada air, maka tidak ada tumbuhan. Karena air itu yang menghidupkan tumbuhan. Maka yang pertama bila bumi itu nak subur, Allah jadikan ada air pada di dalamnya. Ada mata air di dalamnya. Maka bumi itu pun subur. Maka datang siraman airnya. Jadi kalau kita dapati tanah-tanah yang subur, pasti ada air berhampiran dengannya. Berada di dalamnya. Berada bersama-sama dengannya. Kemudian kata Allah, wal jibal, dan selepas itu kami jadikan gunung ganang. Arsaha, menetapkan keadaan bumi. Kita sebut tadi kenapa Allah menyebut tentang langit. Allah Ta'ala tak sebut tentang bumi. Walaupun kalau sebut langit termasuk buminya sekali. Tapi kerana bumi ini sifatnya kita boleh melangkah padanya. Kita boleh bergerak padanya, pada hamparannya. Tetapi lihat langit dengan segala keajaiban, kebesarannya. Sebagai tanda kekuasaan Allah. Yang saya katakan manusia sampai hari ini, apa yang berada di langit mereka tak mampu untuk mencapai. Bahkan mereka tidak mampu mengetahui hakikatnya. Baru teropong bulan, baru teropong planet Marikh. Banyak lagi. Yang semuanya berada dalam langit. Itu belum cerita langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan proses-proses yang berikutnya. Lalu kata Allah, ni langit lebih hebat kami ciptakan. Dengan segala makhluk yang besar. Makhluk yang lebih banyak. Makhluk yang pelbagai, makhluk yang unik. Yang merupakan bintang-bintang dan planet-planet. Apakah kamu menyangka kamu yang sekecil itu, sekerdil itu, suka untuk Allah hidupkan kembali? Suka untuk Allah adakan kamu kembali? Maka lihat langit. Lalu Allah menyebut tentang kesempurnaan langit dengan buminya, dengan hamparannya, dengan mengeluarkan segala hasilnya. Kemudian kata Allah Ta'ala, mata'an lakum wa li'an'amikum. Kesemua nikmat yang kami ciptakan daripada langit, yang membumbung bumi dan hamparan bumi, yang memudahkan kehidupan kamu dan mengeluarkan mata air dan tanaman dan gunung ganang yang memasakkannya supaya bumi ini bertahan daripada sebarang gempa dan goyang. Kemudian semuanya ini kata Allah, mata'an lakum, nikmat untuk kamu. Wa li'anamikum, dan juga untuk ternakan kamu. Di sini Allah Ta'ala menyebut seluruh ciptaan langit dan bumi tujuannya ialah mata'an lakum, nikmat untuk manusia. Bukan banyak ayat-ayat lain Allah Ta'ala menyebut wasakhara lakumul ard, dan kami tundukkan bumi kepada kamu. Kami jadikan bumi dan segala isinya bermanfaat untuk kamu. Kemudian Allah menyebut wali an'amikum, dan binatang ternakan kamu yang mengambil manfaat daripada tanaman, daripada air. Kerana sifat binatang ternakan, dia akan makan tumbuh-tumbuhan, dia yang akan minum airnya, dan manusia juga sama. Tetapi manusia lah raja kepada segala makhluk Allah dalam mengambil manfaat. Tidak ada satu pun makhluk dalam dunia ini yang paling banyak mengambil manfaat daripada manusia. Sebab itu ketika mana Allah menciptakan Adam, Allah mengajar kepada Adam segala juzuk, bentuk, nama-nama apa yang ada dalam dunia. Yang tidak diketahui oleh malaikat. Sebab malaikat tak ambil manfaatnya. Malaikat tak ambil manfaat daripada beras, daripada gandum. Malaikat tak ambil manfaat daripada ikan-ikan dan mutiara, dia tak ambil. Semua manfaat ini manusia. Maka jadilah kitaran ekonominya, jadilah pusingan kehidupannya, jadilah keseronokannya dalam menghilangkan kebosanannya. Dia bosan menanam, dia pergi tangkap ikan pula.
Dia bosan tangkap ikan, dia pergi pula ternak binatang. Dia bosan sini, dia pergi pula panjat gunung. Semua manfaat dunia yang pertama-tama mendapat menikmatinya manusia. Dan yang kedua ialah binatang-binatang ternakan mereka. Binatang-binatang yang ternak oleh manusia. Sama ada binatang ini namanya kambing, lembu dan kuda dan apa sahaja yang diternak oleh manusia. Walaupun asal perkataan an'am, kata ulama, ialah merujuk kepada binatang 4 kaki. Seperti unta, lembu dan juga kambing. Sama makna al-an'am, merujuk kepada binatang 4 kaki, binatang yang ini saja boleh dikorbankan dan juga diakikahkan. Kan Allah menyebut binatang an'am ini kerana ia dekat dengan manusia dan jinak. Mudah-mudah. Dan banyak-banyak binatang inilah mudah manusia ternak. Lembu, unta, kambingnya, ini mudah ternak. Dan paling banyak manfaat untuk manusia, dagingnya, susunya, bukan sebagai kenderaannya, bukan sebagai perabuknya, sebagai kulit. Bahan-bahan kulit sebagai pakaian, hiasan mereka, bukan menjadikan khemah-khemah daripada kulit-kulit binatang-binatang ini. Ini paling mudah. Bukan kita kata tak ada orang buat kulit harimau, tak ada orang buat kulit buaya. Tapi itu bukan kebiasaan. Yang akan menjadi hiasan asas, kehiasan pada manusia tetap pada ketiga-tiga bulu binatang ternakan ini. Yang paling banyak, yang sifatnya murah. Dan main kulit buaya harga lain pula. Kambing, lembu, unta yang dijadikan khemah, dijadikan bekas air, dijadikan kursi, dijadikan sebagai tempat duduk, dijadikan sebagai selimut. Semuanya ini daripada binatang-binatang an'am. Maka manfaat yang diperoleh oleh binatang ini. Sesudah Allah menyebut tentang kejadian yang paling mudah untuk manusia tengok bagi orang yang mengingkari hari kebangkitan. Just lenggok ke atas dan tengok langit. Apakah kamu rasa langit itu lebih mudah diciptakan berbanding kamu? Kamu lebih mudah. Lihat langit. Dan lihat hamparan bumi. Lihat segala-galanya. Allah suruh lihat benda ini sebagai mazahir. Gambaran kekuasaan Allah. Daripada makhluk yang Allah ciptakan. Dan di sebalik makhluk yang punya gambaran kehebatan Allah, Allah nak beritahu ini untuk kamu. Supaya manusia kembali bersyukur. Supaya manusia kembali melihat watak keingkaran mereka tidak layak. Pertama, keingkaran mereka bukan berdasarkan ilmu. Yang kedua, keingkaran mereka pada Tuhan yang beri nikmat yang macam-macam. Contoh kita sebut secara mudah. Kalau ada seorang sentiasa pemurah pada kita, kita nak ingkar tak apa yang dia cakap. Orang tu dia sentiasa tolong kita, beri duit pada kita, beri macam-macam. Bila cakap sesuatu, kita berani tak untuk kita sailang dia atau ingkar perkataan dia? Tak berani. Kenapa? Sebab dia beri macam-macam. Kita takkan berani lawang dia. Bos kita, sebab bos bayar gaji. Tuan-tuan berani lawan bos. Sekalipun bos tak betul, berani lawan. Kalau tuan-tuan tahu kalau lawan, diberhentikan, diturunkan gaji. Kalau tuan-tuan ngangguk je, naik gaji, naik bonus. Ini kan pula Allah yang maha bijaksana. Itu kita bos yang bodoh-bodoh tu. Bohong kita boleh ngangguk-ngangguk sebab dibayar gaji sikit. Sebab diberi allowance sikit. Ini Allah yang beri nikmat macam-macam. Dengan kebijaksanaan, dengan kecerdikan, dengan segala kesempurnaan sifat Allah. Nak ingkar atas sebab apa? Sedangkan ini semua tanda kekuasaan Allah. Dan Allah yang beri nikmat semua pada kamu. Dan Allah yang kata. Dan Nabi SAW hanya menyampaikannya. Kemudian Allah Ta'ala sesudah menyebut tentang dalil-dalil kiamat. Dalil-dalil kebangkitan semula. Maka Allah pun menyebut tentang bila berlakunya hari kiamat. Kamu tahu bagaimana akibatnya? Kata Allah. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Bila datang at-tammatul kubra. Apa maksud tammah? Tammah artinya kebinasaan yang hebat. Kebinasaan yang dahsyat. Kerana sifat kiamat dia membinasakan semuanya. Sehingga tidak ada bersisa dan tidak ada berbaki lagi. Perkataan tammah juga ialah suatu keadaan di mana ianya kita katakan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Itu bila Allah menyebut faiza ja'atut tammatul kubra, bila datang kehancuran paling besar. Kita kalau kita sebut benda yang kita hancurkan secara lunyai. Kita ambil cermin, kita hentak dengan tukur sampai hancur lebur. Begitulah keadaan dunia ini lebur. Sebagaimana kita dah baca ayat, bagaimana gunung ganang lebur. Bagaimana kesemuanya menjadi lebur menjadi seperti debu-debu. Bukan seperti kita katakan habuk-habuk yang disinari oleh cahaya matahari. Yang kesemuanya hancur lebur.
Maka Allah menyebut kata at-tammatul kubra, kehancuran agung, kehancuran paling besar. Yauma yatazakkarul insan ma sa'a. Pada hari itu manusia melihat buku catatannya dan melihat apa yang dikerjakannya. Apakah baik, maka dia bergembira. Atau sebaliknya, maka dia akan berduka cita. Kerana pada hari itu manusia tak akan ingat isteri dia, suami dia, anak-anak dia, kawan-kawan dia. Yang diingat oleh manusia ialah buku catatan dia. Dia tengok buku catatan dia. Kerana itu kata Allah, yaum, hari itu, yatazakkarul insan, sentiasa manusia ingat. Ma sa'a, apa yang dilakukan. Kata para ulama berkait dengan ayat ini. Ialah setiap manusia pada hari itu akan lupa kepada segala-galanya. Yang diingati pada hari itu ialah sama ada kebaikan yang dilakukannya atau kejahatan yang dilakukannya. Dan ketika itu di hadapan mereka zahir neraka jahanam yang membakar yang dapat dilihat oleh orang yang baik dan oleh orang yang jahat. Adapun orang yang baik, maka dia bersyukur kerana Allah lepaskan dia daripada neraka jahanam ini. Adapun orang yang jahat, maka dia melihat bagaimana neraka ini tempat yang dia tak akan lepas. Okay, pada hari ini, waktu manusia buka buku catatan, dia panggil suhuf mudawwanah, buku catatan mereka, di depan mereka dizahirkan neraka. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang berikutnya. Allah berfirman, wa burrizatil jahim liman yara. Maka dizahirkan neraka jahim kepada sesiapa saja yang melihat. Maksud siapa saja di sini lah orang beriman pun tengok, orang kafir pun tengok. Tetapi dalam keadaan yang berbeza. Ada pun orang beriman melihat, kata para ulama, kata Muqatil, fa ammal mu'min faya'rifu bi ru'yatiha qadra ni'matillahi 'alaihi bis salamati minha. Wa amal kafir fayazdadu ghamman ila ghammihi, ghumman ila ghammihi, wa hasratan ila hasratihi. Masing-masing baca buku catatan. Masing-masing ketika itu melihat kebaikan dia buat atau kejahatan. Masing-masing tidak akan ingat sesiapa pun selain pada buku catatan. Dan ketika mana manusia sibuk melihat buku catatan, maka neraka jahim ditegakkan di hadapan mereka. Mereka lihat. Maka orang beriman bertambah syukur mereka. Kerana dengan amal kebaikan mereka, mereka diselamatkan. Manakala orang kafir bertambah duka cita dan penyesalan mereka. Kerana mereka mengetahuilah tempat kedudukan mereka. Karena itu Allah Ta'ala sebut ayat selepas itu. Lepas Allah cerita menyebut manusia akan ingat apa mereka buat. Bila mereka ingat ni? Bila melihat buku catatan. Tiada sesuatu pun yang tertinggal. Sehingga mereka, orang kafir berkata, ini buku jenis apa? Sehingga la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kecil besar tulis belaka. Ini buku jenis apa? Maksud pertanyaan tadi kerana rasa tertekan ataupun rasa penyesalan. Tak sangka buku ni tulis semua. Ingat ada benda tak tulis. Ingat ada benda sudah dilupakan. Tak, ditulis semua. Bagi orang beriman pula, seronok kerana ditulis semua. Kerana kebaikan kecil pun ditulis. Kerana orang beriman menyangka kebaikan kecil mungkin tak ditulis. Yang tulis yang besar-besar, yang dia sembahyang, yang dia puasa. Yang kecil-kecil ditolong buang habuk kat surau. Yang ditolong buang kertas-kertas, sampah-sampah. Dia pun tak perasan. Dia pun tak fikir nak ikhlas benda tu sebab benda kecil sangat. Yang dicuba alih pen orang, tak satu tempat selamat. Jangan sampai orang pijak lalu patah. Yang dia pun tak harapkan apa-apa pujian. Tak ada dia selfie dulu kemudian upload dalam Facebook. Saya mengalih pen. Dia tak berani sebut. Kecil sangat bendanya. Atau nampak jarum. Ambil alih sikit je. Kita pun tak tengok, tak ingat sangat dah benda ni. Tiba-tiba ada dicatat pahalanya. Orang beriman tajuk. Orang kafir bertambah penyesalan. Tak sangka kecil pun ditulis. Orang beriman bertambah seronok. Kerana mereka melihat banyak rupanya. Yang kecil-kecil semua ditulis. Yang disuap pada anaknya ditulis. Yang disenyum kepada anaknya ditulis. Ingat habis macam tu je. Kita senyum anak-anak, kita pun tak rasa macam pahala dan ibadat. Walau itu pahala. Yang kita beri makan pada isteri kita. Sama ni kita rasa macam beban, menyusah. Habis duit aku. Anak-anak. Walau itu adalah sedekah yang paling baik. Kita tak perasan benda tu. Dalam proses rumah tangga sebab bini kita pun tak ucap terima kasih. Dia tak perasan tu benda baik.
Jadi buat je. Buat makanan. Isteri pun sama, dia masak. Dia pun tak perasan masak tu baik. Perkara yang baik, ibadat. Beri makan pada suami. Dia just fikir dia isteri, dia masak. Semua benda itu dicatat. Akhirnya mereka begitu teruja. Kerana kebaikan semua dicatat. Ada pun orang kafir. Mereka begitu menyesal. Kerana semua kejahatan dicatat. Dan kebaikan mereka dihapuskan. Sebab mereka kafir, tak ada apa. Kerana itu bila ditegakkan neraka depan mereka, dia zahirkan. Burriza, kataan yang disebut burrizatil jahim, dia perlihatkan. Dia perlihatkan. Fa'amma man tagha. Adapun orang yang melampau. Allah mulakan golongan yang celaka dulu. Adapun orang yang melampau. Apa maksud tagha melampau? Orang yang sombong, orang yang melampaui batasan kekufuran dan maksiat, orang yang meletakkan keutamaan pada kehidupan dunianya mengatasi akhirat, orang yang tidak pernah melakukan persiapan untuk akhirat, beramal dengan amalan untuk menghadapi akhirat, maka ketika itu mereka akan melihat bagaimana neraka disediakan untuk mereka. Fa amma man tagha, adapun orang yang melampau, wa asaral hayatad dunya, dan mengutamakan kehidupan dunia berbanding akhirat. Maksud mengutamakan kehidupan dunia berbanding akhirat, dia tak percaya akhirat. Tak percaya. Dan dia menjadikan semua keuntungannya untuk dunia, bukan akhirat. Dan dia tidak beramal untuk akhirat. Maka ini golongan yang mengutamakan dunia daripada akhirat. Yang mengutamakan maksudnya tak percaya di akhirat. Itu maksud pengutamaan. Dan mereka tak pernah bersedia apa pun. Sebab mereka tak percaya. Maka ini golongan atharal hayatad dunia. Yang mengutamakan kehidupan dunia berbanding akhirat. Fa innal jahim, maka neraka jahim hiyal ma'wa, tempat tinggal mereka. Baik, Allah sebut satu golongan. Golongan disebut syaqi, celaka. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut Tuhannya. Dia takut akan akhirat, dibimbang amalan tak cukup, dibimbang ada amalan penyebab dia masuk neraka, dibimbang ada amalan yang menyebabkan Allah murka, dibimbang nanti di mahkamah akhirat dia tak lepas, dibimbang nanti waktu dibangkitkan bersama orang yang tidak baik, maka kebimbangan penuh. Sebagaimana kita sebut dalam hadis, Allah Ta'ala tidak akan menghimpunkan dua keamanan dan dua ketakutan. Siapa yang aman di dunia ini, tak rasa apa-apa, dia akan ditakutkan akhirat. Siapa yang takut di dunia ini, memikirkan semua benda yang menakutkan akhirat kelak, dia rasa tak layak, dia rasa amalannya sikit dan sebagainya, Allah amankan dia di akhirat kelak. Maka pilih kita nak berfikir ataupun merasakan aman di sini, rasa macam tak ada apa-apa, okey je syurga kot. Atau kita nak rasa cemas. Sebab sifat ahli syurga, mereka ini sentiasa musyfikun, sentiasa bimbang. Apakah amalan diterima? Apakah dosa diampunkan walau dah minta ampun? Apakah kebaikan-kebaikan mereka boleh menjadi sebab masuk syurga? Kerana itu mereka sentiasa mendambakan kebaikan yang berterusan. Mereka tak rasa, oh dah buat ni, dah comfort, dah rasa selesa. Mereka tak pernah rasa selesa. Berarti bila Hasan Basri, dia sentiasa beramal walaupun pada usia tuanya. Dia kata, kalau aku tahu ada satu amalan Allah terima, aku dah boleh rehat. Tapi aku tak tahu. Kerana itu aku beramal. Kalau tahu satu je amalan Allah terima, aku nak rehat. Dan manusia dan orang beriman tak akan berehat. Berapa pun umur kita. Walaupun kita ukur, oh ni start dia mati umur 40. Saya ni dah 70. Kalau ikut amalan lama pada dia. Takkanlah saya tak boleh masuk syurga. Tak, dia tak akan banding macam tu. Lagi dia ada usia, lagi dia ada nyawa, itu maknanya tempoh beramal belum tamat. Dia akan terus beramal. Ikut kemampuan yang dia ada. Mungkin dia beramal tidaklah sekuat waktu muda dia. Tidaklah sekuat waktu di mana dia punyai kesihatan yang baik. Tapi dia tetap berusaha untuk beramal. Sikit banyak pun beramal. Dia tak berhenti. Maka ini golongan yang mendapat kedudukan yang istimewa akhirat kelak. Yang disebut oleh Allah, wa amma man khafa maqama rabbih. Sentiasa takutkan Allah SWT. Perkataan maqama rabbih, yakni takut akan kebesaran Allah. Takut akan, kita tahu tentang zat Allah yang agung ini. Boleh Allah terima kita, boleh Allah tak tolak. Mengikut kehendak Allah. Kan Allah berfirman, fa'alun lima yurid. Allah buat apa yang dia nak. Betul-betul kita beramal. Tapi bila kita dengar Allah, dia boleh buat apa dia nak. Dia boleh ubah segalanya. Kalau Allah nak berkehendaki. Kerana itu kita bimbang. Sebagaimana kebimbangan orang beriman.
takut dibolak-balikkan hati. Hatta Nabi SAW bimbang. Walau dah Nabi dan Rasul dah diberi jaminan. Sehingga Rasul berdoa dan ajar kita doa dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Oleh Rasulullah memang diberi confirmation, Nabi tak akan berubah. Tapi Nabi bimbang, mungkin boleh. Pada kehendak kekuasaan Allah. Kerana tidak ada sesuatu pun yang mustahil pada kekuasaan Allah. Mungkin akal kita kata mustahil. Tapi tidak pada di sisi Allah Ta'ala. Namun Allah Ta'ala ada peraturan yang Allah Ta'ala lakukan untuk dirinya. Tapi tidak wajib untuknya. Bagaimana Allah buat sunnatullah api membakar. Tapi tidak semua api boleh membakar. Allah boleh jadikan api itu hilang fungsinya. Tapi tidak membakar. Bagaimana api Nabi Allah Ibrahim. Allah jadikan sifat laut tadi tak mungkin kering. Tak mungkin kering. Tapi Allah boleh jadikan kering laut seketika. Ataupun bagaimana berlaku pada zaman Nabi Allah Musa. Sehingga nampak daratan. Belum. Tak ada orang mampu berupaya menjadikan laut itu nampak daratan. Apapun teknologi dia guna. Tak ada yang mampu. Tapi Allah ada letak sunnatullah. Nama Allah Ta'ala boleh melakukan sebalik. Sebab itu kita sebut karamah, mukjizat. Bila benda itu tak ikut lagi sunnatullah secara peraturannya. Itu dinamakan sebagai khariqun lil adah. Itu yang mencarikan adat, kebiasaan. Kerana Allah boleh mengubahnya. Bagaimana Allah Ta'ala boleh mengubah hati-hati kita? Itu orang beriman sentiasa rasa bimbang. Betul tak ada satu jaminan pun untuk kita. Kita tahu siapa pun kita. Biarlah Mekah 10 kali pun, Umrah 14 kali. Ada jaminan? Tak ada. Lalu kita bimbang. Lalu kita takut. Yang itu yang Allah Ta'ala suka. Bukan orang suruh selesa. Boleh masuk syurga dah ni. Siapa-siapa yang rasa susah nak masuk syurga tak apa. Jumpa saya boleh beri syafaat. Tidak semudah itu orang beriman. Hatta diri mereka pun mereka tak berani. Tidak, mereka tak akan suka kalau seorang datang, nanti kalau tak jumpa saya kat syurga, cari saya. Mereka tak akan suka ucapan itu. Kerana mereka juga tahu kedudukan mereka membimbangkan. Mereka tiada jaminan, tak ada. Kita boleh cakap macam tu, tapi saya katakan tak ada orang ada jaminan tu. Masing-masing mengharapkan sifat rahmat Allah pada mereka. Kemudian kata Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri daripada segala kehendak hawa nafsu. Maksud kehendak hawa nafsu, kata para ulama, ialah menghalang diri mereka daripada mengikut segala syahwat yang diharamkan. Kata ada nafsu dibenarkan. Ada nafsu yang diharamkan. Ada nafsu asal dibenarkan kemudian diharamkan. Umpamanya makan, itu nafsu dibenarkan. Tapi bila sampai memudaratkan badan, maka itu diharamkan. Nafsu itu dibenarkan. Kita tidur, nafsu dibenarkan. Tapi sampai tidur terkeluar waktu solat, mengabaikan solat, itu tak dibenarkan. Dia ada nafsu daripada awal dah haram. Judi, arak, daripada awal lagi haram. Ada yang dihalalkan, tapi diharamkan bila sifat melampau. Kita ada duit banyak, lalu kita melampau-lampau membelanjakannya sampai peringkat membazir. Maka itu diharamkan. Walaupun duit kita. Tapi Allah Ta'ala akan tanya cara kita belanja duit kita. Kalau kita belanja pada perkara sia-sia, walaupun kita kata duit kita, maka tetap ada hisapnya. Tetap ada kira-kira di sisi Allah Ta'ala. Kerana itu dia menahan nafsunya dalam semua aspek. Kemudian kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka syurgalah menjadi tempat tinggal mereka. Kerana mereka orang yang taat kepada Allah. Baik, lepas Allah cerita tentang apa yang berlaku pada kiamat, iaitu pembentukan dua golongan. Golongan yang melampau dan golongan yang takut Tuhan. Dan Allah dah sebut kesudahan masing-masing dan balasan masing-masing. Kemudian Allah Ta'ala kembali menyebut tentang kiamat. Lihat bagaimana mula-mula Allah sebut tanda-tanda kekuasaan Allah dalam mengadakan kamu, membangkitkan kamu kembali. Itulah kiamat. Kerana kiamat maksudnya kita dibangkitkan balik. Itu kiamat. Kita dibangkitkan semua. Itulah persoalan besar. Bukan persoalan besarnya ialah dunia dihancurkan. Persoalan besar ialah manusia dibangkitkan dan dipertanggungjawabkan. Itulah persoalan besarnya. Itulah yang akan menjadi peristiwa maha penting hari kiamat. Peristiwa maha penting kiamat itu bukanlah kehancuran dunia. Yang maha penting itu ialah hisab manusia. Yang akan membawa kesudahannya syurga atau neraka. Itulah peristiwa maha penting. Yang Allah Ta'ala sebut
Dan Allah sebut tanda-tanda ini supaya manusia tahu mereka yang dimaksudkan. Yang itu cuma tanda-tanda bagaimana proses itu berlaku. Kemudian Allah menyebut bagaimana kiamat nanti golongan syurga dengan golongan neraka. Kemudian Allah kembali menyebut tentang orang kafir sentiasa mempersendakan kiamat. Lalu mereka sentiasa tanya kepada Rasulullah secara istihzaan. Main-main, bila kiamat? Bila kiamat? Dan Nabi SAW bila ditanya, maka Nabi pun tanya Allah Ta'ala. Ya Allah, bila kiamat? Sebab orang kafir tanya. Dan seakan orang kafir ini tujuan istihza. Dan Nabi SAW nak hentikan istihza, nak hentikan perbuatan main-main orang kafir, dengan cara Nabi kalau nak jawab, nak beritahu bila kiamat, tahun depan ke tahun sekian-sekian. Ia berlaku pada dua pihak. Satu pihak menekan dengan tujuan mempermainkan. Satu ialah Rasulullah cuba untuk hentikan permainan itu. Dah tanya banyak-banyak, kita nak jawab. Allah nak ajar pada Rasulullah, ada benda kamu tak boleh jawab. Dan kamu kena fokus tugas kamu menceritakan persiapan hari kiamat, bukan bila kiamat. Nanti Allah menurunkan ayat ini. Yas'alunaka, mereka bertanya padamu wahai Muhammad. Anis sa'ah, tentang kiamat. Ayyana mursaha, bila berlakunya? Bila ianya akan terjadi? Bila ianya akan berlaku? Kataan ayyana bila. Dalam bahasa Arab ayyana, bila ayyana. Mursaha, terjadi. Bila terjadi? Ayyana mursaha, bila jadi? Fima anta min zikraha, itu apa yang kamu selalu sebut kepada mereka wahai Muhammad. Zaman Nabi SAW, bila berdakwah, Nabi sentiasa menceritakan akan berlaku kiamat. Kamu akan dibangkitkan. Tapi orang kafir tanya satu soalan, bila? Dan Nabi SAW berusaha untuk menjawab bila. Dengan memohon pada Allah supaya beritahu pada baginda bila. Lalu Allah Ta'ala tegur Nabi SAW. Kerana persoalan pertanyaan orang kafir bukan tanya nak jawab. Tanya untuk bersenda. Dan kalau orang tanya nak bersenda, tak perlu jawab. Satu. Yang kedua, kerana benda tu memang benda rahsia. Sebagai satu ujian pada manusia. Tapi sebagaimana saya sebut, Allah dengan sifat yang rahmat. Apa pun yang Allah jadikan rahsia, tetap Allah tunjuk alamat. Semua rahsia. Takdir kita rahsia. Tapi Allah sebut tunjuk alamat dia. Bila kita bekerja ke arah itu, itulah takdir kita. Bila sahabat kata, ya Rasulullah, kalau semua ditakdirkan, kita duduk sajalah. Nabi kata, jangan. Beramal, kerana setiap orang dimudahkan berdasarkan amalan dia. Kalau kita jadi berusaha membaca buku, bersungguh-sungguh, itu kita menuju ke arah takdir untuk berjaya. Kita tak tahu takdir kita, tapi kita dimudahkan ke arah tu. Allah pemudahkan sebab tu. Kalau nak jadikan kita kaya, Allah pemudahkan sifat kita mudah nak bisnes, mudah mengkaji, mudah nak update ilmu. Itu sebab yang telah kita lalui sebagai takdir kita nak kaya. Maka Allah Ta'ala yang maha rahmat, maha penyayang. Memanglah kiamat ni rahsia. Tapi Allah beritahu alamat. Namun Allah tetap menekankan kerahsiaan. Tak ada orang boleh tahu. Macam mati kita lah. Kita semua tak tahu mati bila. Tapi alamat tu ada. Alamat jelas pada kita. Baik umur tua, baik sakit kita, baik uban kita, baik orang-orang sebaya kita yang dah meninggal dunia, itu alamat. Kita nampak dengan jelas. Baik kita melihat peperangan yang berlaku, yang ni dah kena bom, tak lama kita pula kena bom. Macam tu gambaran alamat. Mereka mengetahuinya. Lepas tu umat Islam, sahabat kita di Palestin, mereka dah siap-siap pakai baju tutup aurat. Mereka tahu alamat kematian dia, tapi mereka tak tahu bila kena bom. Akhirnya sampai hari kematian mereka. Maka itu alamat. Baik kiamat, Allah tegur Rasulullah SAW. Sebab Nabi SAW bersungguh-sungguh nak beritahu supaya mereka beriman. Tapi orang kafir ni bukan nak tahu, nak main-mainkan. Dan apa kata Allah? Ila rabbika muntahaha. Wahai Muhammad, ilmu tentang bila berlaku kiamat, ilmu itu khusus untuk Allah. Kesudahan ilmu itu pada Allah. Ila rabbika, pada Tuhanmu. Muntahaha, jawapan kesudahannya bila. Maka kamu tak perlu jawab. Innama, kerana kamu wahai Muhammad, bahawasanya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta munzir, kamu pemberi peringatan. May yakhshaha, orang yang takut kiamat. Kerja kamu bukan beritahu tarikh kiamat. Kerja kamu membangkitkan rasa takut tentang kiamat ini.
tentang persiapan amalan yang telah kamu lakukan. Perbuatan kamu yang akan dihisap sekecil-kecilnya sehingga sebesarnya. Amal soleh kamu yang diperintahkan untuk kamu lakukan. Apakah kecuaian ataupun kamu lakukan dengan kesungguhan. Kejahatan yang kamu dilarang melakukannya. Apakah kamu bersungguh-sungguh menjauhinya atau kamu bersungguh-sungguh melakukannya. Maka innama anta munziru man yakhsha. Kerja kamu wahai Muhammad bukan beritahu tarikh kiamat. Tapi takutkan mereka dengan hari ini. Kerana hari ini hari hisab. Bukanlah ketakutan sebenar. Ya, ia menakutkan dengan hancur dunia menakutkan. Tapi bukan itulah ketakutan sebenar. Ketakutan sebenar waktu manusia dihisab. Apakah mereka mendapat buku catatan kanan atau kiri. Apakah mereka ahli syurga atau ahli neraka. Inilah ketakutan sebenar. Inilah yang menjadikan mata manusia belalak. Tashkhasu fihi absaruhum. Mata-mata mereka belalak. Melihat ke atas kerana ketakutan. Bagi orang kafir lah. Bagi orang beriman tenang. Jadi ini benda yang perlu kamu takutkan mereka. Ka'annahum. Nanti bila mereka melalui kiamat. Mereka akan merasakan. Ka'annahum. Mereka akan merasakan. Yauma yarawnaha. Pada hari mereka melihat kiamat. Pada hari terjadinya kiamat. Lam yalbathu. Mereka tidak hidup di dunia selama ini. Illa asyiyatan. Melainkan untuk satu ketika yang cukup pendek. Satu pagi je. Untuk satu petang je. Au duhaha. Atau sekadar waktu duha. Perkataan asyiyah. Kata ulama. Ialah satu gambaran betapa hampirnya hari tersebut. Daripada waktu duha. Duha ni maksudnya waktu duha lah. Maklum. Asyiyah ni waktu petang. Seolah-olah hidup mereka sepetang. Ataupun satu pagi. Sepagi atau sepetang. Atau cuma sehari. Antara kalau kita mengambil kira pagi hingga ke petang. Minat duha ilal asyiyah. Daripada waktu duha kepada waktu petang. Sehari hidup. Yang umur 70, yang umur 80, yang umur 90. Kat sini mereka rasa banyaknya nilai umur ni. Seronoknya dapat umur macam ni. Mereka pun doa biar umur macam ni. Tapi bila sampai hari kiamat mereka dapati umur ini. Dalam penilaian hisab Allah. Dengan waktu panjangnya akhirat. Seolah-olah mereka hidup di dunia hanya satu petang dan satu pagi. Atau hanya satu hari je. Kita bayangkan. Kita rasa macam umur 60, 70. Lama kat dunia ni. Kadang-kadang rasa bosan dah. Nanti bila kita pulang ke akhirat. Barulah kita tahu bahawa dunia yang kita habisi cuma satu petang. Cuma satu pagi. Sekejap beban akhirat yang abadi. Kan itu kita lihat hakikat kita. Kita belum cerita akhirat, kita cerita sekarang pun. Kalau saya, tuan-tuan dah menghabiskan umur banyak mana pun, tuan-tuan cuma akan rasa pagi dan petang. Hari kita lalu, okay, pagi, kejap lagi, petang. Lepas tu esok pula pagi, lepas tu petang. Cerita pagi, cerita petang di hidup dia. Kerana itu hari yang waktu kita beraktiviti. Malam tidur senyap. Maka pagi yang kita ada, atau petang. Jumpa pagi, petang, malam saya tidur. Seperti aktiviti kita cuma pagi petang. Atau cuma satu hari siang. Dan yang saya katakan kalau tuan-tuan habis 40-50 tahun, tuan-tuan cuma ingat hari ni je. Hari ni kita buat apa? Hari ni. Yang semalam kita mula lupa. Makin jauh, lupa. Kita cuma ingat hari ni. Seolah-olah hari kita ialah hari ni. Ada pun esok kita tak pasti. Ada pun yang dah lepas, maka cuma tinggal sejarah kita. Tak ada apa dah. Yang semalam pun cerita tak ada apa. Hari ni hari kita. Nak taubat ke? Nak jadi baik? Nak jadi soleh? Esok belum pasti. Dan nanti bila pulang akhirat kita akan rasa cuma ada satu hari je kita selama ni hidup kat dunia. Hanya peluang itu saja yang singkat. Supaya kita tahu betapa dahsyatnya hari kiamat. Sehingga seluruh hari dunia itu cuma bernilai satu pagi dan satu petang. Jadi kenapa tuan-tuan kita siakan sepagi dan sepetang kita dengan nilai akhirat kelak? Dengan melakukan perkara yang Allah larang, perkara maksiat. Kalau kita bertaubat, kita buat benda baik, nescaya kita jadi orang beruntung. Kita cuma menghabiskan sepagi atau sepetang untuk taat. Akhirnya kita dapat abadi di hari akhirat kelak. Sebab itu kata ulama, ad-dunya sa'ah. Dunia cuma satu saat. Faj'alha lit-ta'ah. Maka jadikan dia untuk taat. Dunia ni sekejap. Jadikan untuk taat. Kerana bila kita jadikan untuk taat, maka kita abadi akhirat kelak.
nilai-nilai hari-hari dunia di hadapan hari akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.